agama bermaksud kepercayaan kepada Tuhan atau sesuatu kuasa yang gaib seperti Allah SWT dan juga amalan serta institusi yang berkait dengan kepercayaan tersebut. Agama dan kepercayaan ialah dua perkara yang sangat berkaitan. Kepercayaan ialah mengenai aspek ketuhanan, manakala agama merujuk kepada satu sistem kepercayaan yang kohesif. Agama melibatkan seluruh komuniti manusia berbeza dengan kepercayaan. Kebanyakan ahli falsafah pada zaman kecemerlangan seperti Shondochet bersetuju bahawa agama mempunyai fungsi tertentu dalam kehidupan peribadi maupun sosial seseorang. Dari kacamata ahli fungsionalisis, agama mempunyai fungsi peribadi kepada pemeluknya kerana agama memberi darjat jaminan yang mententeramkan. Agama menimbulkan keberanian kepada manusia ketika dicengkam kekuatan, memberikan kegigihan dalam kesukaran, kekuatan pada saat-saat manusia dalam keadaan lemah dan meringankan beban jika dalam menghadapi kekecewaan. Agama juga memberi harga diri dalam menelan kekalahan, kerendahan hati apabila sedang berjaya dan juga kepekaan hati nurani. Sementara, peranan agama dalam kehidupan sosial adalah sebagai asas moral, kesenian, kebudayaan, kesusastraan dan kewujudan tamadun bagi sesuatu bangsa dan masyarakat. Di dalam dunia ini juga terdapat orang-orang yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan, seperti atheism. Secara umumnya, atheism adalah satu istilah yang membawa maksud kepada penafian terhadap kepercayaan kepada Tuhan. Manakala menurut Oxford Dictionaries, atheism bermaksud ketidakpercayaan dan kurang percaya tentang kewujudan Tuhan atau Tuhan-Tuhan. Ada juga sumber yang berpendapat bahawa atheism bukanlah satu agama, tetapi satu sistem kepercayaan yang menafikan kewujudan Tuhan. Walau bagaimanapun, dasar yang berkaitan dengan atheism ini bertentangan dengan prinsip rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan di Malaysia dan juga bertentangan dengan semua ajaran agama termasuk Islam dan juga Kristian. Agama adalah pegangan yang wajib ada dalam diri setiap manusia kerana agama mempunyai banyak kepentingan yang dapat memberi manfaat kepada diri kita sebagai manusia. Antara kepentingan agama dalam kehidupan ialah dapat memupuk akhlak yang mulia dalam diri manusia. Jika setiap manusia berakhlak mulia, maka semestinya masyarakat itu akan dipenuhi dengan keadilan, keamanan dan kesejahteraan. Bahkan mereka juga terselamat daripada keadaan yang huru-hara, perpecahan, masalah sosial dan sebagainya. Salah satu cara untuk menanam akhlak yang baik dan mulia ialah melalui perjuangan seseorang itu dalam melawan nafsu dengan melakukan latihan-latihan rohani. Selain itu, agama juga boleh mengajar manusia tentang nilai-nilai moral sebagai hasil pemikiran manusia untuk berfikir dan membezakan tentang perkara yang baik dan buruk. Tanpa agama, seseorang itu pasti akan mudah dipengaruhi oleh perkara yang negatif di sekelilingnya kerana dia tidak mempunyai sebarang pegangan dan pendirian yang boleh menentangnya daripada melakukan perkara yang buruk atau yang dihalang oleh sesuatu agama. Walaupun manusia dilengkapi dengan banyak ciri yang membolehkan mereka menjalani kehidupan di dunia dengan baik, tetapi dalam masa yang sama, Tuhan lebih maha mengetahui sekiranya mereka tidak dipandu dengan agama, pasti akan menjadikan kehidupan mereka dalam keadaan yang lebih berselaru. Seterusnya, dengan pegangan agama, ia membolehkan manusia membentuk jiwa dan diri yang bersih. Membentuk jiwa dapat menjadikan seseorang itu hidup dalam ketenangan dan keamanan. Jiwa terbentuk dari bahan yang halus seperti cahaya. Ia dapat bergerak dengan sangat pantas. Jiwa itu percampuran dari nafsu, akal dan angan-angan manusia. Antara faktor jiwa seseorang itu menjadi kotor ialah cinta kepada dunia dan hawa nafsu. Salah satu cara untuk menjaga jiwa adalah dengan mengurangi dan menghindari percakapan atau perbualan yang sia-sia. Dalam sumber nilai moral, agama berperanan menjadi kod etika dan aturan moral yang dinamik dan menjadi pedoman bagi penganutnya dalam mengatur kehidupan spiritual supaya lebih bermakna. Mengikut Weber 1930, dengan adanya kod etika, Protestan dapat menyumbangkan kemakmuran ekonomi dan industri moden di England dan Eropah Barat. Keadaan ini terjadi kerana mereka berpegang kepada etika Protestan iaitu percaya bahawa agama Kristian mengharapkan penganutnya bekerja kuat, menabung, melabur dan menunjukkan inisiatif perniagaan. Etika Protestan juga dikatakan memainkan peranan penting dalam membentuk pembangunan rakyat Amerika Syarikat ke arah mewujudkan peribadi yang tahan lasak, semangat daya usaha, kegiatan perusahaan dan kejayaan
kewangan. Selain itu, dalam penyatuan, agama menjadi sangat penting bagi masyarakat kerana agama membangunkan ikatan sosial dan menyatukan individu dengan individu yang lain sehingga munculnya masyarakat, kelompok dan sebagainya. Agama mempunyai fungsi integratif kerana ajaran agama mengandungi nilai-nilai pemersatuan yang ada dalam setiap doktrinnya. Upacara keagamaan berfungsi mengukuhkan integrasi sosial dan memperbaharui solidariti kelompok. Melalui pelbagai upacara yang diraikan, anggota masyarakat kembali berkumpul dan membentuk solidariti organik. Seterusnya, agama merupakan salah satu faktor penting bagi pertumbuhan nasionalisme seperti yang dibuktikan oleh Mehden 1968 dalam kajiannya di Filipina, Indonesia dan Burma. Hal ini kerana agama merupakan identiti yang membezakan antara penjajah dengan anak negeri. Mereka menganggap dirinya sebagai suatu bangsa yang memiliki bahasa, sejarah, adat istiadat dan agama yang sama sejak berabad-abad lamanya. Di Indonesia sebelum abad ke-20, muncul pelbagai organisasi nasionalis yang bersifat keagamaan untuk menentang dominasi asing. Akibatnya, berlakulah Perang Jawa dan Perang Aceh. Di Malaysia, peranan ulama dalam hubungannya dengan gerakan nasionalis sebelum dan selepas kemerdekaan adalah cukup kuat. Mereka ialah pemimpin gerakan kebangsaan dalam pertempuran melawan Inggeris. Begitu juga di Burma, pengaruh biara Buddha Tong Yik Yang dan organisasi pemuda Buddha YMBA adalah sangat besar. Kenapa pemikiran etis menolak agama? Bagi mereka yang tidak mempunyai agama atau dinamakan sebagai etis ini, mendapati bahawa manusia yang beragama tidak dapat membuktikan kewujudan Allah SWT ataupun Tuhan. Tidak logik pada mereka untuk menyembah sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Jadi ini membuatkan mereka percaya bahawa Tuhan itu tidak wujud. Disebabkan terdapat banyak agama di dalam dunia ini dan setiap agama mengaku bahawa agama mereka adalah benar dan menjadikan orang etis berfikiran yang mana satukah Tuhan yang sebenar-benarnya. Dan Tuhan manakah yang sepatutnya disembah oleh mereka? Manusia pemikiran etis ini mempercayai bahawa setiap perbuatan yang dilakukan oleh kaum Muslim memerlukan keizinan daripada Tuhan mereka iaitu Allah SWT adalah karut. Sebagai contoh, melahirkan anak. Bagi etism, perbuatan melahirkan anak adalah merupakan sifat semula jadi manusia dan tidak memerlukan keizinan daripada Tuhan. Mereka juga berpendapat bahawa apabila Tuhan campur tangan dengan perbuatan manusia adalah satu jenayah. Berdasarkan apa yang saya katakan sebentar tadi, merupakan konsep keizinan daripada Tuhan. Mereka mendapati agama Islam diasaskan oleh ketakutan. Disebabkan itu, ramai Muslim Rohingya dibunuh kerana mereka takut untuk keluar bebas daripada kongkongan agama dan Tuhan yang telah ditakdirkan kepada mereka. Itu adalah apa yang dipercayai oleh mereka yang berfikiran etis. Saya merasakan ramai tahu tentang perkara yang akan saya sebutkan ini. Di dalam fikiran etism, Islam adalah agama yang penuh dengan keganasan dan kekejaman. Kerana agama Islam membolehkan manusia dan haiwan dibunuh. Apatah lagi manusia dan haiwan yang mereka bunuh itu bukanlah pembunuh ataupun pengganas. Etism berfikiran, Tuhan tidak mengetahui semua perkara. Bagi mereka, jika benar Tuhan mengetahui segalanya atau maha mengetahui, mengapa manusia yang mencipta banyak benda yang canggih di dunia ini? Contohnya seperti telefon atau pelbagai perkara lain lagi. So, secara amnya, pemikiran etis kebanyakannya bergantung kepada hawa nafsu dan juga kemahuan diri sendiri. Ini dapat dilihat kerana mereka tidak mahu akan percaya pada perkara yang gaib, antaranya adalah syurga, neraka
dan juga ketuhanan itu sendiri. Mereka juga tidak kisah tentang alam sekitar yang terjadinya daripada Tuhan, iaitu seorang pencipta, kerana mereka mempercayai bahawa alam sekitar ini terjadi dengan sendiri dan sebarang perkara yang dia ada dalam alam sekitar ini tidak ada penciptanya. Jadi untuk meneruskan pemikiran seorang etis yang menolak agama, mereka menolak agama, terutamanya agama Islam, kerana mereka menyatakan bahawa Islam akan membunuh sesiapa sahaja yang tidak mengikut agamanya. Jadi ini membawa satu mindset di mana mereka akan lebih memikirkan bahawa ianya adalah sesuatu perkara yang kejam dan perlu dielakkan pada setiap masa sebagai seorang manusia. Ini juga memberikan impak yang sama kepada agama yang lain pada zaman kini, antaranya adalah Kristian dan juga Jew ataupun Buddha. Mereka akan memikirkan bahawa semua agama merupakan agama yang ekstremis hanya kerana memikirkan mereka akan membunuh sesiapa sahaja ataupun memerangi agama antara satu sama lain kerana tidak mempercayai kefahaman mereka. Mereka juga mempercayai bahawa setiap manusia yang dilahirkan tidak beragama kerana mereka masih tidak ada apa-apa kefahaman tentang dunia luar, terutamanya tentang ketuhanan dan juga perkara gaib, antaranya adalah syurga dan neraka. Ini juga difahamkan bahawa bayi yang baru lahir tiada kepercayaan pada mana-mana agama dan pada mana-mana Tuhan yang ada pada alam ini, pada takat ini, iaitu Islam, Jew ataupun Kristian. Kita dapat lihat bahawa mereka memikirkan etis adalah jalan yang benar kerana mereka memikirkan bahawa etis dilahirkan, setiap manusia dilahirkan sebagai etis dan juga mereka dilahirkan dalam keadaan yang suci. Cadangan bagi mempercayai kewujudan Tuhan ialah Tuhan adalah kewujudan yang jika kita tidak percaya, hati kita tidak akan berasa senang dan juga hidup tidak akan tenteram. Orang yang memiliki iman kepada Allah akan meyakini bahawa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan mengetahui yang gaib dan yang boleh dilihat. Dalam akidah Islam, Allah adalah Tuhan bersifat Al-Wujud sebagai Maha Pencipta yang menjadikan sesuatu daripada tiada kepada ada. Dengan panca indera terhadap perkara yang diciptakan oleh Allah seperti alam semesta, melalui analisis yang sempurna dengan kaedah berfikir yang tepat, seseorang itu akan merasa yakin terhadap bukti-bukti kewujudan Allah. Ia perlu digabungkan dengan pengalaman beragama dan menghayati tujuan yang lebih besar dan bermakna berkaitan kewujudan alam semesta dan merasai kerohanian di dalam diri seseorang. Seperti dengan panca indera adanya gunung ganang, laut serta haiwan yang diciptakan oleh Allah di mana tidak sama sekali boleh dicipta oleh manusia yang banyak kekurangannya. Selain itu, kajian terhadap fenomena di luar alam nyata yang gagal disahkan melalui deria adalah seperti akal dan wahyu. Seperti mana tempat bagi mereka yang beriman dan beramal soleh akan ditempatkan dan mereka yang berdosa akan dihukum, dimasukkan dan diberi seksaan atas segala kejahatan dan dosa yang dilakukan, seperti syurga dan neraka. Seterusnya, dengan kewujudan Tuhan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, ia melibatkan kedua-dua sumber hati yang berdasarkan institusi dan minda yang berdasarkan pertimbangan akal. Allah juga akan memberikan sesiapa yang taat dan percaya akan kekuasaannya akan diberikan rezeki kebaikan, keberkatan, diberikan ilmu yang bermanfaat dan akan ditempatkan di syurga. Jadi, apa yang dapat kami simpulkan ialah agama membuktikan bahawa ia merupakan elemen yang sangat penting ataupun keperluan asasi dalam kehidupan setiap manusia, tidak kira sama ada penganut beragama Islam maupun bukan Islam. Ia boleh dilihat melalui perbezaan antara jati diri dan akidah seseorang yang mempercayai agama dan seseorang yang tidak mempercayai bahawa Tuhan itu wujud, yang menyebabkan mereka menolak agama dengan serta-merta. Malaysia mempunyai pelbagai agama kerana bangsa yang berbilang kaum. Akan tetapi, pada tahun 2012, Malaysia telah dilabelkan sebagai negara yang tidak mesra ateis. Dalam menangani ancaman ateisme di Malaysia secara berkesan, pengukuhan ilmu keagamaan melalui pendidikan dan penyelidikan seperti pengajian akidah Ahli Sunnah wal Jamaah perlu dilakukan selain daripada tindakan fatwa dan undang-undang.
Aktiviti dakwah terutamanya kepada golongan muda juga perlu dipergiatkan, memandangkan mereka merupakan sasaran yang terdedah dengan bahaya ateisme. Selain itu, pihak berautoriti disarankan memanfaatkan penggunaan media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok dan lain-lain lagi semaksimum yang mungkin dalam menyebarkan dakwah Islam. Hal ini kerana majoriti manusia pada zaman kini menggunakan media sosial untuk mencari maklumat dan informasi. Oleh itu, semua pihak mestilah bersatu bagi menyebarkan tentang betapa pentingnya agama dalam kehidupan.